warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan Ummu Aisyah, Faris Misfar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nurul Fahida, Nur Azia, Dr. Nur Azia Ayub, Zarina Rin, top fan kita Muhammad Izzuddin, top fan kita Nur Sahalizah Ahmad Saidin, top fan kita Abdul Rahman Yusof, Suzy Daniel, Izwati Ibrahim dan semua yang hadir pada malam mulia ni. Sesi kuliah pada malam ni saya buat separuh ya tuan-tuan ni, kerana bateri tak sempat charge. Ampun maaf ya, terlupa pula. Walaupun kita cubalah cover mana yang mampu dengan izin Allah SWT. Malam ni adalah kita menyambung ayat ke-105 dari surah Al-Isra', iaitulah firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila. Sadaqallahul azim. Salam kakak sayang Ummu Ammar, Zawiyah Jantan, Rokiah Abu Bakar, Malam Mahmud dan semua yang hadir pada malam ni. Tak sempat nak sebut semua nama. Ustaz Syafiq Murad yang turut hadir bersama. Alhamdulillah, terjemahan yang saya pilih daripada tafsir Ibn Kathir yang ada pada tangan tuan-tuan warna biru ni, jilid kelima muka surat 411. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya, dan Al-Quran telah turun dengan bawa kebenaran, dan kami tidak mengutusmu melainkan bawa berita gembira dan pembawa peringatan. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan ansur-ansur agar kamu membacakannya perlahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bahagian demi bahagian. Jadi Allah berfirman di sini beritahu tentang kitabnya yang mulia, iaitu Al-Quran. Ia diturunkan dengan sebenar-benarnya, itu mengandungi kebenaran, sebagaimana ayat Allah, lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik anzalahu bi'ilmih wal malaikatu yashhadun, dalam surah Nisa ayat 166. Mereka tidak mahu mengakui yang diturunkan kepadamu itu, tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkan kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmunya, dan para malaikat pula menjadi saksi. Ini dalam bahasa Arab tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Kalau kita perhatikan, ni pendekatan dalam ilmu balaghah dan ilmu ma'ani, namanya istitrad. Istitrad ini lawan dia itnab, iaitu dia memanjangkan satu kaedah penceritaan bagi menggambarkan keindahan, kehebatan. Kalau saya cerita pada tuan-tuan sebagai contohnya ya, tempat ni memang cantik, dia terletak di dalam lautan laut Cina Selatan. Tempat ini dikunjungi ramai pelancong, tempat ini udaranya sejuk, tempat di pantai ini putih, tempat ini memang tak ada pencemaran, tempat ini boleh kita buat program keluarga. Banyak saya cerita pada tuan-tuan. Tuan-tuan tentulah ternanti-nanti apa nama tempat ni. Jadi inilah dia dalam konteks penceritaan Quran. Quran membawa cerita itu tanpa putus. Ini satu bentuk namanya itnab, namanya satu bentuk istitrad, istirsal, iaitu kaedah penceritaan, kerana ayat ni punya kaitan dengan ayat yang lalu yang telah kita bincangkan. Bila Allah menceritakan tentang Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimin illa khasara. Jaminan Allah bahawa Quran ini mengandungi syifa dan juga rahmah, yang telah kita bincangkan tuan-tuan terdahulu pandangan para ulama padanya, perkataan syifa dan juga rahmah. Dan dalam ayat yang telah kita bincangkan, kullu in ijtama'atil insu wal jinnu ala ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Kalaulah semua jin dan manusia berkumpul, manusia dan jin berkumpul bertujuan untuk membawa sesuatu yang menyamai Quran, dapat menandingi Quran, walaupun satu ayat, walaupun satu surah, maka tidak akan mampu mereka untuk mendatangi, untuk membawa sesuatu yang menandingi Al-Quran. Jadi kemudian dibawakan dalam penyelangan itu kisah-kisah yang dikemukakan yang telah kita bincangkan. Sekarang Allah tekankan sepuluh aspek Quran sebagai kitabul huda, kitabul hidayah, kitabul bayan, kitabul taufiq, kitab yang mengandungi segala bentuk kebaikan padanya, rawatan pada hati yang masalah, menghilangkan kerunsingan, menghilangkan stres. Quran juga merupakan penerang hati. Dengan sebab itu kita baca Al-Quran banyak kali niat-niat yang baik tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian.
Penggunaan perkataan al-haq berulang-ulang di sini, ini adalah satu bentuk tikrar dalam Quran. Kalau seseorang di kalangan kita pesan pada anak, nak baca Quran ni, kan telefon lagi, nak hari ni hari Jumaat dah baca Al-Kahfi ke belum? Nanti bila sampai kat rumah tanya lagi, nak tadi baca Quran sampai mana? Makna kita menekankan aspek pembacaan Quran itu dalam berbagai-bagai versi, variasi. Tujuannya supaya anak itu sedar baca Quran ini penting. Maka demikian juga bila pengulangan dalam Quran berlaku, ia bukan sia-sia, ia bukan kebetulan, ia mengandungi satu rahmat, satu hikmah di sebaliknya. Jadi para ulama, contohnya Imam Ibn Jauzi dan tafsirnya berkata, perkataan haq ini yang dimaksudkan merujuk kepada Al-Quran, iaitu anzalna al-Quran bil amri thabit wa dinil mustaqim fahuwa haqqun, kami Tuhan turunkan Quran ini dengan benar-benar kebenaran dan juga dengan agama yang lurus. Wa nuzuluhu haqqun wa ma tadammanahu haqqun, apa sahaja yang diturunkan penurunannya adalah benar dan isi kandungannya adalah benar. Kata Abu Sulaiman al-Dimashqi, wa bil haqqi anzalnahu bi tauhid wa bil haqqi nazal, yakni bil wa'd wal wa'id wal amri wan nahi. Quran kami turunkan dengan kebenaran berarti dengan akidah yang benar. Wa bil haqqi nazal, dan dengan kebenaran ia turun, ia mengandungi janji kebaikan dan janji-janji menakutkan kepada mereka yang ingkar, dan juga ia mengandungi al-amru dan juga an-nahyu. Muslimin yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kalau kita perhatikan perkataan yang digunakan oleh Al-Quran ini, Al-Haq ini kita sedia maklum merupakan salah satu daripada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah penekanan kepada Al-Quran ini, berarti ia membawa makna yang mantap, yang tidak berubah. Jadi Allah adalah dengan salah satu namanya Al-Haq, iaitu wujudnya kekal, tak berubah. Firman-firman Allah adalah hak, yang tak berubah. Jadi kebenaran yang tidak bersumber daripada Allah, sifatnya relatif. Hari ini ahli sains menemui satu teori, nanti lagi 10 tahun akan datang mereka baiki teori tersebut, teori yang lama tidak boleh dipakai lagi, kerana kebenaran itu bukan bersumber daripada Allah, ia merupakan kajian manusia yang akan diperbaharui dengan penemuan-penemuan baru. Tapi bila kita kaitkan sesuatu itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ia tidak akan lenyap, ia tidak akan luput, ia tidak akan berubah. Kebenaran itu tetap merupakan satu kebenaran. Kata Ibn Ashur dan tafsirnya Tahrir wa Tanwir, pengulangan al-haq dalam konteks yang pertama ini adalah lawan kepada keraguan, ziddu ar-raib wa syak. Tidak boleh ada syak, tidak boleh ada sebarang keraguan padanya. Dan kerana itu tiada keraguan yang boleh menyentuh Al-Quran. Manakala dalam bentuk al-haq yang kedua yang diulang di sini, lawan kepada kebatilan. Jadi dengan demikian menyatakan bahawa Quran diturunkan dengan penuh kebenaran hingga tidak wajar diragui, dan ia turun dengan membawa al-haq, iaitu tidak mengandungi sedikit pun ruang untuk dipersalahkan, dikatakan padanya ada kesalahan dan sebagainya. Tidak ada ruang untuk berlaku demikian. Syekh Qutb pula menjelaskan dalam tafsirnya fi Zilal Quran. Syekh Qutb ni seorang syahid. Untuk tuan-tuan, Syekh Qutb telah pun dipenjara, dalam penjara dia menulis tafsir fi Zilal Quran, satu tafsir yang hebat, yang sangat mulia. Kalau kita dah baca dalam bahasa Arab, ia lebih istimewa, lebih menarik lagi. Tapi kalau kita nak baca terjemahan, antara yang terjemahkan oleh Pustaka Darul Iman. Jadi, sahabat saya menerjemahkan tafsir Fizil Quran ni, kita boleh baca tuan-tuan ya. Jadi Syekh Qutb menulis tentang Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan membawa menegakkan kebenaran, dan dengan hak ia turun, iaitu kandungannya juga merupakan satu kebenaran, tujuannya adalah kebenaran, dan perhatian yang diberikan juga adalah kebenaran, iaitu kebenaran yang sangat mantap, yang telah pun ditentukan kewujudannya, kedatangannya, kehadirannya dalam hidup ini dengan sebab ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Quran selalu berkaitan dengan ketentuan wujud secara menyeluruh, secara eksklusif, dan dia merujuk kepada sebahagian daripadanya Nabi SAW menyampaikan berita, dan inilah juga akhlak Nabi kita SAW, sentiasa dalam kebenaran. Kalau kita baca hadis-hadis yang sahih Nabi kita SAW, ada respon daripada Salih Osman ni, maaf doktor, apa ni, Ustaz kawan saya penulis buku PT3 SPM BM Komsas, insyaAllah, terima kasih, nanti tolong tinggalkan nombor telefon Puan Intan ataupun Saudara Ridwan Zainul akan hubungi. Jadi merujuk kepada perkataan ini, Nabi SAW meminjam satu sifat daripada sifat Allah, iaitu Nabi SAW kana yamzah walakin la yakulu ila haqqan. Nabi kita SAW sentiasa bergurau, dan para sahabat ini suka bergurau, tapi gurau mereka gurau yang berasaskan kepada kebenaran dan tidak menyakiti orang. Ini satu aspek akhlak Nabi kita SAW.
Janganlah seseorang daripada kita menyangkakan bahawa berakhlak mulia tu kena serius je. Tak boleh berubah, tak boleh berubah sikit, straight je, muka tegang je. Anak-anak kat rumah pun bagaikan neraka kalau dia pulang ke rumah. Kalau kita nak tahu kita ni bapa yang disayangi ataupun dibenci anak-anak, tuan-tuan, senang je. Kehadiran kita kat rumah tu disenangi oleh anak-anak ke, mereka enjoy kita wujud ke, atau mereka enjoy kita tak ada. Ada setengah rumah tangga kalau ayahnya tidak ada, mereka merasakan rumah tu ibarat hari raya. Jadi menunjukkan ada something wrong dengan si bapa itu. Kehadirannya menyusahkan anak-anak, menyebabkan mereka benci pada si bapa. Jadi tuan-tuan yang mulia sekalian, Nabi kita salah satu sifat Nabi bergurau. Gurauan Nabi ni gurau yang baik-baik, gurau yang menawan hati. Sebagai contohnya, Nabi SAW ditanya oleh seorang perempuan, wahai Rasulullah, adakah wanita tua macam makcik ni masuk syurga? Nabi menjawab, tidak ada orang tua masuk syurga makcik, orang tua tidak masuk syurga. Nangislah perempuan ini, nangis dia bersungguh-sungguh, menyangkakan tiada tempat untuknya di syurga Allah. Tiba-tiba Nabi membacakan ayat, inna ansha'nahunna insya'a, kami akan jadikan wanita tua itu kembali muda di akhirat nanti. Beritahu kepada makcik yang menangis itu, sebenarnya maksud aku, makcik yang masuk syurga ini akan dijadikan muda oleh Allah Ta'ala. Bergurau Nabi. Seorang sahabat datang menemui Nabi, memberitahu dia menaiki unta. Nabi bersabda kepadanya, engkau naik anak unta? Dia jawab, Rasulullah, tidak Rasulullah, saya naik unta. Rasulullah bergurau lagi, kata anak unta. Dia berkata, tak Rasulullah, bapa unta saya naik. Akhirnya Nabi menggurau, mengatakan bahawa bukankah semua unta itu ada bapaknya, ada ibunya? Dia adalah anak sebenarnya. Kita yang dah tua ni pun ada ibu bapa. Kita anak kepada seseorang. Gurauan Nabi kita SAW. Ada gurauan yang lebih menawan hati lagi. Ada seorang Arab Badui namanya Zahir bin Haram. Haram ni bukan maknanya perkataan yang buruk, tuan ya. Kadang yang merujuk kepada benda yang suci, macam tanah haram contohnya. Tanah haram bukan bererti tanah haram dilakukan keburukan padanya, dan dia tanah suci maksud dalam penggunaan bahasa Al-Quran di situ. Baitikal Muharram. Jadi sahabat namanya Zahir ini, dia orang Arab Badui, tidak berpendidikan, rupanya pun hodoh, kulitnya hitam. Hodoh buruk ini sebenarnya Allah jadikan cantik belaka, tapi dalam penjelasan dikemukakan oleh Ibn Hajar dalam Al-Isabah, rupanya buruk, dan dia pun hadir, orang tak senangannya, bahawa badannya busuk. Satu hari dia pergi ke pasar Madinah, Nabi menangkapnya di belakang, memeluknya, badan Nabi tegap seperti itu, tuan-tuan, tutup mata dia. Dan Nabi pun bersabda kepada sekalian yang ada di pasar, siapa nak beli hamba? Siapa nak beli hamba? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Zahir ini berusaha untuk lepaskan dirinya, tidak, saya bukan hamba, saya orang merdeka. Akhirnya dia pun perasan yang bergurau dengannya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Ahmad dalam musnadnya dan beberapa para muhaddisin yang lain. Allahu akbar, mesranya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi memeluknya, menutup matanya dan memanggil, siapa nak beli hamba? Siapa nak beli hamba? Ya, Zahir ini berkata, Rasulullah, saya bukan hamba, saya bukan hamba. Akhirnya dia sedar yang peluk dia adalah Rasulullah, maka dia biarkan dirinya lagi lama dia peluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam Sa'ad bin Ubadah yang pernah saya ceritakan kepada tuan-tuan, ketika Nabi hadir ke rumahnya, Nabi memberi salam sebanyak 3 kali, dia tak jawab dengan suara yang kuat. Dia jawab perlahan sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Cakap pada keluarganya, diam, jangan jawab kuat-kuat. Rasulullah panggil kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah panggil lagi ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa ridwanu wa maghfiratuh. Kalau orang jawab sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita boleh tambah lagi ya. Kata Al-Imam An-Nawawi contohnya dalam Azkar, Imam Suyuti dalam Azkarul Azkar, boleh tambah wa maghfiratu wa ridwanu, kerana kita mendoakan kebaikan untuk yang mengucapkan salam secara komplit kepada kita. Akhirnya Nabi Muhammad dah pergi. Nabi merasakan tidak ada orang dalam rumah itu, maka Sa'ad bin Ubadah pun keluar rumahnya. Wahai Rasulullah, saya ada. Apa kau tak jawab salam aku? Rasulullah tanya kepadanya. Jawapannya, Rasulullah, saya menjawab salam Rasulullah itu, tapi saya nak lebih banyak doa Nabi, lagi banyak Nabi ucapkan, lagi banyak berkat untuk saya. Saya jawab sebenarnya, saya jawab belakang pintu perlahan. Dan itu doa Nabi untuk kami sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi telah meluk Zahir ini, dan Nabi nak menjualnya, dia pun duduk diam, dia suka Nabi peluk dia. Orang pandang dia busuk, hina, rupanya hodoh, tapi Nabi boleh peluk dia. Akhirnya bila Nabi lepaskan dia, dia kata, wahai Rasulullah, siapalah nak beli saya? Rasulullah, tak laku. Kalau beli pun jadi hamba, rugi perniagaan mereka. Tak ada orang nak beli pula. Biasa kalau orang beli hamba ni, kalau dia punya satu kemahiran, boleh jual dengan harga yang mahal. Saya ada apalah Rasulullah. Rasulullah menjawab, awak ni di sisi Allah, engkau di sisi Allah sangat mahal, wahai Zahir.
Allahu Akbar, tuan-tuan. Nabi kita bergurau nampaknya sallallahu alaihi wasallam, tapi gurauan Nabi semuanya kebenaran, kebaikan. Dalam satu keadaan Nabi kita SAW telah pun melarang seorang sahabat yang menyembunyikan selipar seseorang sahabatnya di luar rumah, di luar masjid. Mereka masuk masjid, menanggalkan selipar di luar, kasut, barangkali sandalnya seperti itu disembunyikan. Maka Nabi SAW pun bersabda kepada, kalau seseorang janganlah kalau nak bergurau sehingga menyebabkan ketakutan kepada orang yang menjadi mangsanya itu. Jadi bergurau ni biarlah bertempat. Jadi sahabat-sahabat Nabi SAW bergurau sebenarnya, tapi gurau mereka adalah gurauan yang bersifat kebenaran. Ini perkataan yang kita belajar dari perkataan wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Dengan kebenaran kami turunkan Quran, dan kebenaran isi kandungnya turun. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Kami tidak utuskan kau wahai Muhammad melainkan pembawa berita gembira dan pembawa berita yang menakutkan. Kata Al-Imam Al-Jalain dalam tafsir Jalain, Al-Imam Al-Mahalli dan juga Imam Asyuti, mereka mengatakan bahawa maksud mubasyir ini adalah membawa berita gembira bagi orang yang taat, dan wanadhiran, memberi berita menakutkan bagi mereka yang ingkar, yang melakukan maksiat. Jaga-jaga kamu, kerana azab Allah pernah turun kepada bangsa yang berbagai sebelum kamu. Maka perkataan basyir, nadhir ini bergandingan satu sama lain. Maka dalam pendidikan hendaklah kita ambil berat kedua-duanya sekali. Imam Ghazali berkata dalam bab targhib dan juga tarhib, apabila kita memberikan kepada anak-anak sebagai contoh dalam pendidikan, bagi galakan, motivasi banyak, 70-80% hendaklah bersifat motivasi, reward. Tapi kalau benda-benda yang bersifat menakutkan, kecilkan skalanya, jangan terlalu banyak memberi kepadanya amaran, ancaman, sehingga menyebabkan kemanisan dalam kekeluargaan dan pendidikan itu hilang. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Baik, ayat berikutnya, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukfin wa nazalnahu tanzila. Dan Quran itu kami turunkan beransur-ansur agar kamu membacanya perlahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bahagian demi bahagian. Lihatnya dalam tafsiran tafsir Ibn Kathir jilid yang kelima muka surat 412. Lanjutannya Allah menyatakan, kami tidak mengutusmu wahai Muhammad melainkan pembawa berita gembira dan pembawa berita yang menakutkan. Jadi kemudian Allah memang Quranan faraqnahu, Quran kami turunkan beransur-ansur. Berbagai-bagai fahaman para ulama dalam istilah faraqnahu. Ada yang mengatakan makna faraqnahu bayannahu, kata Ibn Abbas sebagai contohnya, itu kami terangkan. Ada yang mengatakan kami maksudkan ahkamnahu, kami terangkan hukum hakam padanya. Apapun maksud faraqnahu ni menunjukkan kepada ia dipisah-pisahkan, dia turun secara beransur-ansur. Walaupun Quran yang ada di sisi Allah SWT itu merupakan kalam yang sepenuhnya Al-Quran, dia turun daripada Lauh Mahfuz ke Sama'i Dunia pada malam Qadar yang kita belajar dalam surah Dukhan itu. Dia turun pada malam Qadar, malam 17 Ramadan kepada Baitul Izzah, sebelum diutuskan kepada Nabi kita SAW dalam tempoh lebih 20 tahun, sama ada 21 tahun atau 23 tahun ataupun 20 tahun ikut pandangan para ulama berbeza-beza. Maka ia diturunkan beransur-ansur bagi mengambil peluang satu pendidikan untuk umat pada masa itu, bahawa satu benda nak diturunkan secara perlahan-lahan. Cuba kita bayangkan, kata Imam Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya, tafsir Sya'rawi yang hebat itu, bila Allah SWT nak mengharamkan arak sebagai contohnya, maka kita dapat lihat pendekatan yang diambil dalam pengharaman arak itu, ia berlaku dalam masa yang panjang, ia tidak berlaku dalam sekelip mata. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, bila kita perhatikan turunnya ayat berkaitan dengan larangan minum arak ini, mengambil beberapa kali, beberapa proses untuk diharamkan oleh Allah SWT. Akhirnya bagaimana Allah turunkan ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Ini adalah ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah SWT selepas beberapa ayat sebelumnya yang menceritakan tentang arak itu tidak bagus. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min nafi'ihima. Allah menceritakan tentang keburukan arak itu mengikut proses satu persatu, sehinggalah akhir sekali barulah diharamkan terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah dia pendekatan yang dapat kita lihat. Itu sebab bila Allah menyatakan linutsabbita bihi fuadak, kami turunkan Quran itu beransur-ansur Muhammad supaya hatimu tetap. Tasbitul fuad di sini bererti hatimu tetap, hatimu kuat, mudah untuk menghafaz, mudah untuk terangkan, dan ia berpandukan kepada persoalan-soalan ditanya oleh orang-orang Arab pada masa itu.
Jadi dan begitu juga bila Allah turunkan ayat warattalnahu tartila, dan kami bacakan untukmu wahai Muhammad dengan tartil, untuk menerangkan kepada kita betapa proses dalam pendidikan ini, dakwah ini, dia perlu dilakukan secara beransur-ansur. Tidak boleh sekaligus semalaman turun 6,236 ayat kepada Nabi kita langsung nak dihadam dan diamalkan, dihadam dan diamalkan oleh orang-orang Arab pada masa itu yang tak berpendidikan, sebagainya, tak boleh baca, maka bukanlah benda yang mudah. Ya, tadi saya sebut pada tuan-tuan tentang pengharaman arak. Kita lihat berapa lama proses mengharamkan arak itu. Bila Allah turunkan ayat surat Nahl contohnya, wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana, dan daripada buah-buahan kurma dan juga anggur itu kamu menjadikannya benda yang memabukkan dan rezeki yang baik. Tengok kan penggunaan bahasa Al-Quran, tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana, kamu ambil daripadanya benda yang memabukkan dan rezeki yang baik dan makanan yang baik. Di situ kalau kita fahami, dia isyaratnya sudah menunjukkan bahawa benda yang memabukkan itu tidak bagus. Tapi ini ayat pertama turun. Kemudian datang ayat ketika para sahabat bertanya tentang al-khamru wal maisir, maka datang ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Surah Al-Baqarah ayat 219. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang arak dan juga berjudi. Katakan kepada mereka bahawa kedua-duanya itu ada manfaat kepada manusia dan ada keburukan, tapi keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Itu ayat yang kedua turun, tuan-tuan. Kemudian turun ayat ketiga. Sayyidina Umar ketika turun ayat yang kedua ni masa lega, tapi masih lagi confused. Dia tanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa hukum arak ni tak begitu jelas Ni saya cerita pada Sayyidina Umar, kerana pada tuan-tuan dan Sayyidina Umar betapa bersihnya fitrah Sayyidina Umar sampai banyak ayat yang turun selari dengan apa yang dituntut oleh Sayyidina Umar. Bukan Allah ikut Sayyidina Umar, tapi kerana bersihnya fitrah Sayyidina Umar itu, sehingga apa yang meruku dalam hatinya itu turun Al-Quran selari dengan apa yang diminta olehnya. Jadi Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah, ayat ni tak jelas, apa sebenarnya hukum arak ni? Allah turunkan ayat yang ketiga, iaitu a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Surah Nisa ayat 43. Zamannya berbeza-beza, daripada pertama, kedua, ketiga, ada tempohnya berbulan-bulan untuk datang ke perkataan yang final daripada Allah tentang pengharaman tu, ya. Jadi maksudnya datang ayat ini untuk mengatakan, wahai orang beriman, janganlah kamu bersalat dalam keadaan kamu mabuk sehingga kamu faham apa yang kamu baca. Kerana ada peristiwa yang berlaku sebelum itu, ada sahabat-sahabat Nabi, mereka ini minum arak, kemudian mereka semayang lintang pukang, rakaatnya tak betul. Jadi bila rakaatnya tak betul, kesan daripada minum arak itu, mabuk itu, tuan-tuan. Ini ayat yang ketiga turun. Sayyidina Umar datang lagi jumpa dengan Nabi, memujuk Nabi lagi, wahai Rasulullah, apa sebenarnya Allah nak pada arak ni? Kenapa tak diharamkan terus? Sayyidina Umar punya concernnya, tuan-tuan. Kemudian barulah turun ayat yang berikutnya dari surah Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Wahai orang beriman, sungguhnya arak, judi, bertenung nasib, ia merupakan adalah najis daripada amalan syaitan. Fajtanibu, jauhilah ia. Macam juga kita belajar tentang ayat larangan berzina. Allah tidak kata jangan berzina, Allah kata wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Apa sahaja benda yang menyebabkan kita dekat kepada zina, ia menjadi haram. Maka dalam penurunan ayat ini saya mufarraq, iaitu Allah turunkan ia munajjam, berbeza-beza waktunya bagi meraihkan kedudukan pemikiran, keadaan orang Arab pada masa itu, iaitu tidak mudah untuk memaksa mereka kepada satu perubahan secara total dan juga holistik, secara bersepadu sekaligus. Dia mesti ada peringkat-peringkat. Jadi inilah dia tujuan Al-Quran diturunkan secara mufarraq, munajjam dalam ayat Allah SWT yang kita dapat lihat menerusi ayat yang ke-105 dan 106 ni. Jadi faraqnahu ni juga ada dibaca dengan berbagai qiraat dalam tafsir lain, sebagai contohnya menerangkan. Jadi faraqnahu ni berarti selain daripada memisahkan, ia juga membawa makna kami mendatangkan ia sebagai furqan. Furqan ni maknanya yaumal furqan, yaumal taqal jam'an. Furqan makna Al-Quran ni sifatnya membezakan di antara perkara hak dan juga perkara yang batil. Maka kalangan para ulama tafsir yang menerangkan perkataan faraqnahu itu, bayannahu, ahkamnahu, kami menerangkan, kami menjelaskan.
Kami menerangkan dengan sepenuhnya Al-Quran itu sehingga tiada keraguan padanya. Muslim-muslimat yang hati dan dikasihi sekalian, jadi kata Al-Imam Ibn Jauzi dalam tafsirnya bahawa faraqnahu, kalau kita baca tanpa tasydid, ada setengah yang baca faraqnahu, iaitu ada tasydid. Kalau tak baca dengan tasydid namanya takhfif. Ada makna-makna yang tertentu. Yang pertama, bayyana halalahu wa haramahu, kami menerangkan dalamnya perkara yang halal dan juga haram. Ini merupakan riwayat Ad-Dhahhak daripada Ibn Abbas. Kemudian pandangan kedua mengatakan faraqnahu ai bayyanahu ma fihi al-haq wal batil, kami bezakan perkara yang hak dan juga batil dalamnya. Ini merupakan pandangan Al-Hasan. Pandangan ketiga, al-thalith ahkamnahu wa fassalnahu ka qawlihi fiha yufraqu kullu amrin hakim qalahu al-Farra. Jadi kalau kita melihat pandangan Farra pula mengatakan maksud faraqnahu iaitu ahkamnahu wa fassalnahu, kerana Allah turut menggunakan perkataan yang sama dalam surah Dukhan dan merujuk kepada makna itu. Contohnya, fiha yufraqu kullu amrin hakim, pada malam itu kami turunkan Quran, yang mana Quran itu membezakan segala perkara yang kami kehendaki, perkara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dibaca secara musyaddad, iaitu musyaddad dengan tasydid, dengan sabdu, fa ma'naha annahu unzila mutafarriqan wa lam yanzil jumlatan wahidatan. Kata Al-Imam Ibn Jauzi yang tafsirnya, kalau maksud farraqnahu dibaca dengan tasydid sebagaimana qiraat disebut oleh tafsir Jalain itu, ia merujuk kepada farraqna dari perkataan mutafarriqan, maknanya ia turun secara berpisah-pisah mengikut kepada zaman, waktu, persoalan-persoalan yang ditanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Langkah banyaknya ayat yang dimulakan oleh Allah dengan perkataan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil ahilla, yas'alunaka maza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, maka datang jawapannya daripada Allah SWT. Jadi tuan-tuan, cukuplah setakat ni saja dulu untuk malam ni sebagai satu peringatan, pemahaman kepada Al-Quran. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kefahaman dan dapat mengamalkan Al-Quran itu sebagaimana ditunjukkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu kebenaran tetap kebenaran. Kita menolak atau tidak, atau kita menerima, ia tetap kebenaran. Tak perlulah umat ini nak berhimpun ke semua sekali untuk mengatakan bahawa bumi ini bulat. Semua orang dah tahu ia bulat. Tak ada guna pun untuk kita pertahankan ataupun kita tolak, kerana ia dah jadi satu fakta. Jadi begitu juga Al-Quran ini satu kebenaran, daripada dulu dikaji dan cuba dicari berbagai-bagai perkara untuk ditimbulkan fitnah, di situ tidak berjaya, maka ia benar-benar kalamullah. Sama ada anda berterima ataupun tidak, nanti ayat 107 akan Allah nyatakan qul aminu bihi aw la tu'minu, kamu terima ataupun tidak. Nanti kita akan belajar kisah orang Yahudi yang datang bertanya Nabi kepada Nabi beberapa soalan, dan Nabi jawab 9 jawapan untuk mereka, dan akhirnya kesemua mereka menangis, memeluk, mencium Nabi SAW. Mereka menyatakan keislaman, cuma mereka takut perut nasi dan juga keperluan kebendaan mereka itu terganggu, dengan sebab orang Yahudi merupakan bangsa yang sangat pendengki. InsyaAllah saya akan ceritakan perkara ini seperti disebut oleh Imam Asyuti dalam tafsirnya yang lain bertajuk Ad-Durrul Manthur. Jadi setakat ini saja dulu untuk malam ni tuan-tuan ya. Mohon maaf kerana tak dapat ceramah panjang, bateri tak cukup, tak sempat nak charge bateri pada malam ini. Jadi setakat ini saja dulu. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan jangan lupa ya, bagi mereka yang berpeluang waktu cuti seperti ini, kami suka sangat nak menawarkan buku-buku Telaga Biru yang mempunyai berbagai-bagai disiplin ilmu, matematiknya, sainsnya, geografi, sejarah, bahasa Arab, bahasa Inggeris, semua ada insya-Allah. Dari darjah 1 hingga darjah 6. Dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5, merangkumi soalan-soalan peperiksaan, UPSR, UPKK, PSRA, PT3, SPM, semua ada di Telaga Biru insya-Allah. Saya mengharapkan sokongan tuan-tuan. Ada tuan-tuan ada peluang, bolehlah dapatkan daripada pegawai-pegawai Telaga Biru yang tertera nama-nama mereka di sini. Puan Intan ada, Cik Ridwan Zainul ada, Farid Zainal ada, Farid Mizan ada, Faizal ada, dan ramai yang ada kat sini. Boleh tuan-tuan hubungi mereka seandainya ada keperluan. Dan kalau ada buku-buku yang nak terbitkan, kami sangat berbesar hati nak bekerjasama. Dan kami juga sedang memperjuangkan tulisan Jawi. Jadi sekolah ni cuba ambil peluang ajar anak-anak kita tulis Jawi, kerana pesan Syekh Taha, Osman Taha, penulis Quran itu, ajar anak kamu perbaiki tulisan Quran mereka, dan Jawi adalah pintu kepada Al-Quran. InsyaAllah rezeki mereka akan mulia, kata beliau. Pesan beliau kepada saya untuk sampaikan kepada tuan-tuan. Beliau berada di Madinah, penulis Quran yang kita baca Quran mereka setiap waktu itu, berpesan demikian. Dan bagi tuan-tuan yang minat untuk melakukan korban, jangan lupa Zazan Travel terlibat untuk membantu tuan-tuan di Damsyik,
di Mekah dan juga di Afrika. Kami juga menamakan tuan untuk akikah. Alhamdulillah tuan-tuan yang melakukan akikah telah mula disembelih kambing-kambing tuan-tuan sejak hari Ahad yang lalu, hari Sabtu yang lalu. Jadi bagi tuan-tuan yang berkesempatan boleh hubungi Ustaz Faiz Mukhtar, CEO Zahzan Travel. InsyaAllah kami nak bekerjasama dengan tuan-tuan. Sekian, terima kasih tuan-tuan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna muqimis salah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a'ana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih tuan-tuan. Kenang saya dalam doa tuan-tuan. Terima kasih. Kalau ada jawab soalan pada apa-apa yang tuan-tuan kemukakan, insya-Allah saya jawab malam esok. Maafkan saya tak sempat nak jawab malam ni. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.